Cikgu Zul tak record Cikgu Zul ada tak? Cikgu Zul. Tadi Cikgu Zul dah hantar link lah. Terima kasih Cikgu Zul. Okey, okey, berkenaan dengan pertanyaan Aswad tadi tu, episod okey ke tak okey? Sebelum kita nak faham yang tu, kita kena tahu dululah episod tu apa. Dia ada original set, episod dan juga recon set. Original set ni maksudnya kita beli phone kita tu, itu memang waranti daripada kilang lah. Maksudnya contoh kita beli telefon Samsung. Kan, Samsung yang original lah. Tu kita boleh dapat waranti daripada kilang Samsung tu lah. Tapi kalau kata kita beli AP set bukannya benda yang tiruan. Tak. Dia masuk ke Malaysia menggunakan jalan yang lain. Bukan melalui pengeluar. Maksudnya kalau kita beli yang tu pun tak ada masalah. Selalunya yang original ni, yang selalunya lah yang original ni kalau kata orang beli tu selalunya mahal sikit lah yang original. Tapi AP set ni dia taklah mahal seperti original. Cumanya dia tetap original. Cumanya dia jalan lain. Dia tak masuk melalui yang ni lah. Kan? Bila waranti tu masalahnya bukan kita tak boleh nak claim dekat Samsung lah. Kita cuma boleh claim dekat company yang ambil Walkman masuk dalam Malaysia tu. Contoh Giap Mara. Kan? Kita beli melalui Giap Mara. Kita boleh claim dekat Giap Mara saja. Kita tak boleh claim dekat Samsung, tak boleh. Dan recon set pula. Recon set pula kita kena faham macam ni. Recon set ni maksudnya dia hasil campuran barang. Dia konsep dia macam refurbish lah. Refurbish ni maksudnya kita ambil part yang okey, kita compile-compilekan jadi satu. Itu yang kita panggil dia sebagai recon set. Tapi ada yang recon set memang betul-betul yang recon set. Recon set yang betul-betul recon set ni maksudnya yang ciplak betul-betul. Dulu era tahun 2010 top lah. Kan keluar Note 3 tiba-tiba Note 3 jual 3,000, tiba-tiba ada orang jual RM300. Kan? RM300. Maksudnya yang tu kopi. Yang tu bukan recon, yang tu kopi. Kan? Kopi daripada jenama yang tertentu lah. Tapi kalau iPhone dia tak akan ada jenis AP set. iPhone dia memang semuanya original set. Sebab itulah iPhone ni dia hanya jual pada pengeluar yang didaftar saja. Contoh dekat pengeluar-pengeluar ni lah, Apple lah. Contoh apa orang panggil dekat iPhone punya tempat tu orang panggil apa? Afiq, lupa lah. Mac City. Mac City, ada lagi satu. Ada orang panggil Swiss. Apa ingat? Swiss. Swiss. Yes. Swiss. Kalau dekat iPhone selalunya kalau kita nak claim ke apakah, nak beli ke, kita akan pergi satu tempat yang dia namakan Swiss. Swiss. Okey, terima kasih. Okey, so sekarang ni boleh saya proceed. Kalau ada soalan boleh on mic je anytime, tak ada masalah. Kalau saya tak boleh jawab, ada ni kawan-kawan dalam ni yang boleh jawab. Kalau kata nak chat pun boleh, sambil-sambil saya tengok kalau kata ada soalan yang perlu saya jawab, saya jawab lah. Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak guna, macam mana kita nak pakai blower. Blower yang ni. Ni blower, nampak skrin tak? Nampak dekat skrin kan? Okey, macam mana kita nak pakai blower. Sekejap saya akan hidekan saya punya kamera yang saya punya tu. Saya akan cuma tunjuk yang ni dengan yang tu saja. Yang ni saja lah. Okey, blower dekat sini dia ada dua tempat lah. Kalau macam blower yang saya beli ni, dia main sekali dengan blower dan juga soldering iron. Maksudnya satu set heat blower ni, ataupun yang ni kalau dia main set ni selalu kita panggil SMD rework station. SMD rework station. Kalau kata jenis SMD rework station ni dia akan main dua lah. Satu solder, satu yang heat blower main sekali.
kalau tanya saya, ni pendapat saya lah, ni pendapat masing-masing lah. Kalau nak beli, elok beli satu-satu ataupun beli set macam ni. Nah, kalau kata tanya pendapat saya, better beli asing-asing lah. Kalau kata rosak heat blower, soldering iron tetap boleh pakai. Yang ni takut lagi rosak, dua-dua tak boleh pakai kan. So, tak ada masalah lah ikut penggunaan masing-masing. Cumanya blower yang saya pakai sekarang ni, dia angin dan juga panas dikontrol dekat sini. Dia ada sensor, bila kita letak dalam keadaan yang macam ni, dia akan slow dia punya temperature dia. Okey, dekat sini untuk kita nak kontrol angin dia, angin blower tu, dekat sini SMD reward ni kita nak kontrol kita punya kepanasan dia tu. Nanti dia akan keluarlah dekat temperature ni. Yang ni untuk kita nak set temperature untuk soldering iron. Okey. Untuk petang ni saya nak tunjuk buka skrin. Okey, saya nak tunjuk buka skrin. Dengan menggunakan blower Kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau kita tengok dekat sini, kat sini dia ada dua ribbon. Nah, ribbon ni sepatutnya dia cabut ni. Kat sini dia ada dua ribbon. Satu ribbon untuk LCD, satu ribbon untuk digitizer ataupun touchscreen. Nah, ribbon yang ni untuk touchscreen, ribbon yang ni untuk LCD. Nak buka ni ikut model masing-masing lah. Nah, ikut model masing-masing. Kalau kita nak buka skrin ni nanti, kita kena pastikan terutama tempat-tempat yang ada ribbon. Berhati-hatilah tahun ni, takut lagi kita silap potong, ribbon ni putus. Tapi ni kalau kata skrin dah pecah, dah rosak, memang tak ada masalah lah, putih pun tak apa. Tapi cumanya kadang-kadang digitizer ni okey. Kan digitizer ni okey. Yang tak okey LCD. Bila LCD tak okey, kita nak buka digitizer ni buat keluar. Ataupun touchscreen, kita nak gantikan LCD yang dalam ni kan. LCD yang dalam ni. So bila nak buka, kena hati-hatilah. Terutamanya di bahagian ribbon ni supaya apa? Bila kita tolak guna opening tool tu, bila kita tolak guna opening tool nanti tu, kita tolak guna ni ataupun opening tool yang biasa, takut terputus. Sebab itulah untuk yang baru nak belajar, saya lebih prefer lah pakai dulu kad daun teruk tu, ataupun boleh pakai kertas laminate, ataupun dekat kedai pun ada jual. Dekat kedai jual spare part kan, hak yang saya pergi baru ni ada jual. Dia jual satu bekas tu, kad plastik untuk kita nak buka skrin. Tu elok lah. Guna kad ni sebenarnya bagus juga. Cumanya, dia tak, orang kata apa? Bila kita pakai kad, dia tak scratch. Kalau kita pakai ni, kalau tak hati-hati, satu boleh takut dia terjolok masuk di dalam LCD screen. So, bahaya sikit lah. So, saya nak tunjuk cara nak buka skrin dengan menggunakan blower. Yang pertama sekali kita nak kena set dulu lah. Kita nak kena set kita punya blower. Okey, kita nak kena set kita punya blower. Kita on. Okey, yang ni soldering iron kita tak pakai. Kita cuma nak pakai blower saja. Okey, sekarang ni bila bacaan dia macam ni, saya tak tahu nampak ke tak. Okey, tu ada contoh kad. Okey. Ada rezeki nak tengok. Okey, ini adalah kad. Kad yang untuk nak buka skrin. Nampak tak? Ini adalah kad untuk nak buka skrin. Untuk repair phone ni, the best brand lah yang selalu orang pakai, Kaisi, Yazun, apa lagi? Selalunya, lepas tu Sunshine. Tu di antara brand-brand yang top lah untuk kakas, untuk nak repair phone ni. Ni dia punya kad dia. Kad dia, okey, dia keluar macam ni. Ini kad dia. So, kita nak jolok masuk ni, tapi sekali pakai je ni. Bukan boleh pakai banyak kali. Maksudnya bila kita dah cungkil, kita dah jolok macam ni.
So risiko untuk nak rosak dia punya skrin tu rendah lah. Nak berbanding pakai yang ni. Tapi bila saya, kalau saya lah bila esok dah cekap sikit, saya suka pakai yang ni. Kan? Tapi kadang-kadang tu lah bila kita buat tak berhati-hati, takut dia scratch dia punya skrin dia lah. Dia punya skrin dia. Tapi kalau kata LCD skrin rosak, tak ada masalah. Kita memang nak buang pun kan. Kita boleh jolok je. Lepas tu kita cuci balik kan. Okey, ni kad dia lah yang boleh kita pakai. Tadi Cikgu Man tanya high temperature tape. Ini adalah high temperature tape. Tapi saiz ni tak apa nak sesuai sebenarnya. Patut saya kena beli yang saiz besar sikit. Nah, saya order, lepas tu dia main hantar. Yang ni dia kecil sebenarnya. Saya nak yang besar sikit. Yang ni dia kecil kan. Untuk komponen yang kecil-kecil. Okey lah. Ni high temperature tape. Okey. So, yang pertama sekali kita nak set blower. Nampak ke tak nampak? Saya tak tahu. Harap-harap boleh nampak lah. Tu dia jatuh dah. Tak nampak juga kot saya rasa. Okey. Sekejap Okey. Tak apalah, nampak sikit-sikit pun okey kot noh. Tak tahu macam mana nak bagi nampak ni. Okey, nampak? Nampak? Okey, bacaan suhu sekarang ni tak ada bacaan apa. So sekarang bila saya nak angkat, terus dia naik 250. Okey, 250. Okey. So yang ni dia punya angin dia. Kita nak laras angin dia. Okey. Kalau boleh jangan kuat sangat lah. Lagi kalau terutamanya bila kita nak tukar komponen ni, angin tak boleh kuat sangat. Ikut keperluan lah. 200 boleh suhu untuk kepanasan boleh set je dulu untuk 250. Ikut kesesuaian. Berapa suhu minimum ataupun maksimum? Bagi saya yang tu boleh set ikut suka. Maksudnya kalau saya letak dulu 250. Ada heat blower saya pakai 350. So depend kepada masing-masing lah. So macam mana kita nak buka skrin ni? Yang pertama sekali kita nak support kawasan ni . Kita nak support kawasan ni. Dan nanti kita akan blower keliling ni. Dan kita akan buka . Okay. So lah ni pegang blower. Pegang mesti kena straight. Mesti kena straight macam ni. Tak boleh bengkok-bengkok macam tu. Pasal dia panas dia tu satgi dia main tak sama. Dia kena letak macam ni. Okay, dia kena letak macam ni. Okay. Nampak tak? Okay. So bila dah macam tu, okay. So main-mainkan macam ni. Okay, main-mainkan. Agak-agak panas Jangan terlalu lama, jangan statik macam ni, tak mau. Satgi dia rosak kita punya frame. Sebab frame kita buat daripada plastik. Okay, kita main-main macam tu. Terutamanya di bahagian kita nak buka dulu ni. Okay. Okay, dah rasa panas dah. Tujuan apa nak kena blower ni? Tujuan dia kita nak bagi gam yang kita lekat tu dia lembut. Tidak dia susah. Ada orang dia tak pakai blower, dia terus pakai kad. Boleh, tak ada masalah. Tapi susahlah sikit. Bila pakai blower ni kita dah boleh lembutkan dia punya ni. Okay, kita dah lembutkan dia. So kita letak balik dekat blower. So dah panas, kita ambil saka. Kita ambil saka. Kita letak kat sini. So saya ambil opening tool. Atau nak pakai yang ni pun boleh, tak ada masalah. Buat masuk je, nampak tak? Dia dah renggang sikit tu. Okey, nampak dah renggang sikit dah. Kan? So, kalau kata nak pakai yang ni pun boleh.
Nak pakai yang ni pun boleh, tak masalah. So saya pakai yang ni. Pakai yang ni lah noh. Pakai ni. Okey, tolak pelan-pelan. Tolak pelan-pelan. Okey, nampak ke tak nampak? Okey. Tolak pelan-pelan. Okey, dah terangkat dah tu. Nampak cikgu. Okey. Okey, dah terangkat dah. Yang ni saya tak bubuh gam banyak ni, saya bubuh gam sikit Okey, tang ni bahaya, ribbon Ribbon kita patah balik main belah ni. Okey. Okey. Tang atas ni selalunya banyak gam Okey. Kita masuk balik. Okey, terangkat. Okey. Okey, dah terangkat. Okey, kita angkat. Okey, ni LCD dah terangkat. Okey, LCD dah terangkat. LCD dah terangkat dah. Digitizer dah terangkat. So, kita nak keluarkan ribbon ni. Okey, kita buat keluar ribbon ni. Okey, so inilah keadaan dia. Okey, inilah keadaan dia bila dah lekat. Tengok kuatnya otak punya saka. Punya bagus. Saya dah boleh jadi duta otak. Okey, so inilah gam yang lekat kat tepi dia tu. Nanti kita akan clear yang ni. Yang ni saya bubuh gam sikit ni. Saya dah bubuh gam sikit pasal saya dah buka dah sebelum ni. Untuk tunjuk kat student kan. So nanti kita akan letak gam ni pun ada lagi gam ni. Kita akan clear ni. Nanti kalau yang baru buka nanti gam penuh tau kat sini. Terutamanya yang baru-baru. Gam penuh. Kita kena ambil dia punya scraper, kita kena cuci sampai kita clear sampai macam ni. Bila kita buat masuk balik, kita punya apa tu? Kita punya LCD ataupun kita punya digitizer tu nanti dia dah ni tengok gam dia Nampak gam dia? Gam dia. Nampak? Ni kena buang Okey. Ada lagi gam dia. Okey. Okey. Nanti kena clear. Kalau kata tak clear nanti, kalau kata ada yang masih melekat gam dia tu, nanti bila kita letak dia punya digitizer ni, nanti takut permukaan dia ni nanti, dia tak sama. Dia tak sama maksudnya setengah tempat dia akan gelembung sikit. Dia akan macam kembang sikit. Bukan kembang, dia macam tolak naik kat atas. Pasal apa? Bingkai ni dia tak sama. Ini dia punya frame dia yang kita belajar tadi tu. Kan? Okey, inilah part LCD. Saya tak mau buka lah part LCD ni. Saya kalau pasal bawah ni ada gam. Kalau saya buka part LCD ni, memang LCD ni kira hangus terus So saya tunjuk sampai setakat tu lah. Tapi kalau kata nak buka nanti, congkel je kat tepi-tepi ni. Ambil congkel. Dia punya gam ni boleh congkel. Congkel sampailah boleh tarik buat keluar ribbon ni. Okey. Ini dia punya frame dia. Okey. Ini earpiece. Ini earpiece yang kita dengar panggilan daripada kawan-kawan tu. Okey. Ini earpiece dia. Okey. So, macam mana kita nak pasang balik skrin? Kita ambil gam tadi tu. Okey, contoh saya nak pasang yang color putih. Okey, contoh saya nak pasang color putih, saya nak bubuh sikit je, saya nak tunjuk aja. Just nak tunjuk demo. Okey. Dia main jarum macam ni, nampak? Dia main jarum macam ni. So, saya nak bubuh sikit je, saya tak mau bubuh banyak. Okey, nampak tak gam dia? So, nanti letaklah kat tepi-tepi ni. Jangan bagi rosak. Gam dia. Contoh letak yang tu. Nanti kat tepi-tepi ni bubuh sikit je. Tak mau bubuh banyak-banyak. Satgi dia ni. Ni contoh je. Okey. Lepas tu, terus buat masuk skrin. Digitizer. Okey. Masukkan digitizer. Okey. Letak kat situ. Pastikan dia masuk dulu. Okey. Pastikan dia betul-betul masuk. Okey. Dah masuk ngam.
Okey, ada orang boleh cakap boleh ambil penyepit baju, boleh ambil dia punya pelekat dia, boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling best guna yang ni saja. Okey, ni pakai ni. Ni pakai ni. Getah. Senang. Kat mana-mana pun boleh dapat ni. So lekat lah. Macam tu. So lekat lah macam tu. Buatlah berapa minit. Ikut sukalah. 15 minit ke 10 minit ke. Okey. Kita letak lah. Okey. Dah siap untuk buka skrin. Ada soalan nak tanya? Tak nak pasang balik Ada soalan nak tanya? Pasal buka skrin? Okey, ada soalan? Cikgu. Ya. Ya. Ulang balik yang suhu tadi. Ulang balik Pak Lim. Suhu, setting suhu. Oh, setting suhu. Okey, baik. Okey, setting suhu ni depend kepada apa ni? Depend kepada hot blower masing-masing lah. Ada hot blower sesuai untuk pakai 230. Ada hot blower sesuai untuk pakai 250. Ada hot blower sesuai untuk pakai 350. Kan? Okey. Angin dekat situ pun depend kita nak repair apa. So, kalau macam komponen kita nak buka skrin, cukuplah sekadar angin dia kita letak 2 pun cukup. 2 ataupun 1,5 lebih kurang. Tak payah tinggi-tinggi sangat. Saja takut dia panas dia tu keluar. Dan suhu kita boleh letak 250 pun boleh. Suhu ni. Okey, nampak? 250 boleh. Kalau rasa macam tak cukup panas, letak 300. Kalau kata 250 pun dah panas sangat, boleh letak 200 pun boleh, 230 pun boleh. Boleh Halim? Boleh Halim? Tapi kalau nak buka chip selalunya kita pakai 300. Kalau chip charging board charging board pun selalu kita buka charging port selalu kita set suhu di antara 300 hingga 350. Tapi untuk skrin 230 hingga 250. Lebih kurang macam itulah. Tapi kalau kata rasa macam 250 tu terlampau panas. Ya Lim, ya. Sila. Okey, terima kasih Prof. Clear ke Lim? Okey. Nuri tanya, blower ni ada digital meter, ada meter yang tak ada meter, macam mana nak set up? Selalunya dia akan bagi. Tak ada digital pun dia akan bagi analog. Mesti ada punya lah. Mana boleh tak ada. Kan analog yang dia akan ada tulis dekat sini analog. 300, 200 setengah, 300 mesti ada. Kalau dia tak bagi digital. Okey, boleh Nawi? Ahmad Nizar, Ishraq, Osman, semua phone boleh tukar digitizer ke? Okey. Semua phone boleh tukar digitizer terserah model phone tu. Ada yang main secara omblet. Omblet ni maksudnya dia main sekali dengan LCD. Contoh iPhone banyak main sekali dengan LCD. Maksudnya LCD dan juga digitizer tu dia main sekali. Selalunya kita tak mau pening-pening, kita tukar satu set tu lah. Sebab tukar tu pun tak mahal mana pun. Kalau yang grade AAA lah. Kalau original tu memang mahal lah. Kan yang grade AAA pun dah okey dah. Boleh pakai. Tapi kalau ada yang macam phone yang saya pakai sekarang ni, yang saya tunjuk sekarang ni, yang jenis Lenovo ni, yang ni memang asing-asing. Okey. Kalau skrin tak ori ada problem tak dekat touch dia? Okey. Sebut tak ori ni bila kita dah pasang macam ni nanti, kita akan test. Tapi sebelum kita nak bubuh gam tu, kita kena test dulu. Kita kena test dulu. Ada setengah phone, dia ada kod dia. Contoh macam Samsung, dia ada kod dia untuk kita nak check screen, kita nak check hardware dalam dia, kita boleh check. Dan kita boleh drag lah. Dekat area mana. Tapi kalau kata kita nak kita nak samakan dengan yang original, memang tak lah. Daripada segi kalau kata LCD, touchscreen dia tu okey lah. Selama saya duk pakai yang kalau kata grade AA ni memang okey jugalah.
taklah seteruk kecuali LCD. LCD dia akan nampak lah color dia sikit beza lah daripada yang original. Nah, boleh kot. Okey, siapa lagi? Berapa lama nak tunggu gam kering? Berapa lama? Zai tanya berapa lama nak tunggu gam kering? Okey, gam ni kita estimate lebih kurang selalunya di antara 15 minit hingga 20 minit macam tu. Hingga boleh pergi setengah jam. Tapi sebenarnya kalau kata lagi lama, lagi bagus. Boleh buat sampai sejam, boleh buat sampai 2 jam, kan? Boleh, lagi bagus sebenarnya. Maksudnya dia lagi lekat kuat lah, kan? Okey, pasang balik awak tak sambung ribbon kabel. Pasang balik awak tak sambung ribbon kabel. Tak masuk lagi bang. Tak pasang lagi. Hamzah. Okey, tak retak ke skrin guna getah ikat cikgu. Okey. Getah okey, sebab tu recommend. Memang kedai pun memang buat pakai getah ni. Kalau kata macam tak yakin, boleh je pakai klip baju tu. Dan klip pun ada jual sebenarnya. Tapi selalu saya pakai getah ni je. Getah ni pun dah okey. Dia tak retak lah. Janganlah bubuh sampai 10. Satu line ni bubuh 10. Memang jahanam lah. Kan? Kok ni nak kena tampung 10. Dah 20 dah. Kok ni lagi 20. Kok ni jenuh. Memang satgi frame pun rosak. Bukan kata skrin. Kan? Bubuh agak-agak padan patut lah. Bubuh 3 ke 2 macam tu je. Untuk satu tu. Okey. Alim kata dulu lastik minyak. Lastik cicak. Okey. Ada lagi soalan? Boleh tanya? Ada soalan? So, saya nak hold dulu yang ni. Satgi kalau kata dah kering, saya pasang balik. Boleh? So, untuk next, saya nak tunjuk sikit iPhone. Nah, saya nak tunjuk sikit iPhone. Lepas tu kita masuk pakai power supply. Macam mana kita nak check dia okey ke dia tak okey. Meter dia baca macam mana. Sekejap saya nak tunjuk. Last kali baru saya nak pasang balik yang ni. Okey, so saya nak tunjuk macam iPhone saya tak buka board lah. Saya cuma buka dekat part yang penting sahaja. Kalau kata nak buka semua nanti takut masa tak dan. Yang tu boleh review dekat YouTube. Okey. iPhone ni yang leceh sikit sebenarnya. Ambil yang ni. Okey, iPhone dia buka dia okey. Cumanya skru nak kena jaga. Skru kena letak di tempat yang betul lah. Jangan letak ikut dan je. Tak boleh. Nah, skru letak ikut dan satgi. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Main paksa-paksa masuk. Satgi jahanam board. Kira beli baru lah board tu. Nah, kira beli baru. Hak tu je dia renyah. Cuma renyah yang kedua. Dekat phone iPhone ni dia banyak sangat skru. Banyak sangat skru dan skru pun ada yang tak sama. Nah, dia banyak sangat skru dan skru pun ada yang tak sama. So kena lebih alert lah. Maksudnya kena berhati-hati dengan skru. iPhone kebanyakan skru. Lepas tu ribbon dia pun kena tengok hati-hati lah. Yang ni saya dah buka sikit tadi. Nampak tak? Dia nampak macam panjang kan. Okey. So penggunaan mata skru pun kena pilih yang betul. Nah, lalu kat bawah ni dia pakai mata 5. Nah, selalu kat bawah ni dia pakai mata 5, kat dalam mata lain pula ah. So saya buka dululah. Okey, tak sesuai. Nanti kita tengok yang mana. Okey. Nah. Mata 5 yang ni saya dah modifikasi sebenarnya. Nah. Okey, so buka balik. Okey, dia buka dia macam tu saja. Sebab itulah kalau kata iPhone yang model-model yang lama, tapi kalau model yang baru saya tak pasti, mungkin dia ada gam juga kot. Sebab itulah kalau kata Android, orang tak akan tukar skrin dekat kedai mamak tau. Hanya iPhone saja yang boleh buka dekat kedai mamak pasal dia tak pakai gam. Dia cuma pakai klip sahaja. Nah, sebab tu kalau kata nak buka Android dekat kedai mamak kena usung sekali dengan blower. Kalau nak tekan skrin lah. Sebab tu orang tak pernah buat. Kecuali business face to face. Face to face ni maksudnya, mai kedai aku buka depan hang. Tu boleh. Tapi kalau kata iPhone,
dekat mana ada, setakat nak tukar skrin, setakat nak tukar bateri, setakat nak tukar kamera, tak ada masalah. Nah, tapi kalau nak buka board yang masalah sikit, yang charging port, board memang masalah. Saya tak buka yang tu pasal yang tu banyak skru. Saya pergi duk main pasang hak tu saja. Sampai pukul 6 lagi. Hampa ni kan boleh lama-lama. Saya pergi hilang habis semua. Okey, sambil-sambil kalau ada soalan nak tanya boleh post dekat bahagian komen ataupun bahagian chat. Okey. Ni tengah nak buka ni. Skru bawah dah buka dah. So, ambil lah dia punya ni. Okey, Amir tanya Zal, baru ni makin lama guna dia punya tahap temperature lari ke? Maksudnya kena up nilai temperature tu atau tengok gap brand blower tu. Okey, yang ni ikut jugalah. Setakat ni yang saya pakai yang jenis Yazun ni tak ada masalah sangat lah. Maksudnya kalau set 250 insya-Allah dia akan main 250 lah. Cuma bila kita rasa blower kita dah sampai panas, walaupun bacaan temperature dia 250, tapi kita dah rasa dia punya tu tahap panas, kita boleh slow sikit. Nah, kita boleh slow sikit dia punya temperature dia, tak ada masalah. So, kita nak buka iPhone ni kena hati-hati sikit sebab ada sesetengah ribbon home button dia join dengan board. Ada sesetengah ribbon dia tak sama. Kalau macam yang seat ni, saya dah biasa buka yang ni. So saya tahu kat bawah ni tak ada ribbon, kat atas ni saja ada ribbon. Tapi ada setengah ribbon ada bawah ni. So kena check jugalah. Kalau kata yang baru-baru pun tu saya cakap kena tengok YouTube. Saya sendiri pun kalau nak buka memang saya tengok YouTube. Kita jangan belagak pandai lah. Kita buka dulu YouTube, iPhone apa yang kita nak buka dan kita tengok dulu. Nah, saya sendiri pun memang buka YouTube. So, bila nak buka, kita jangan push daripada atas. Selalunya. Tapi kita nak tarik pun, kita kena tengok juga. Ribbon ada tak bawah tu? Kalau ada, jangan paksa kat situ. Kita tarik satu kali. Dia putus ribbon tu, beli baru. Nah, so, tarik dia, pegang. Lebih kurang macam ni. Tarik, bagi dia renggang sikit. Nampak dia renggang sikit. Ambil opening tool. Jolok pelan-pelan. Okey, yang ni tak ada ribbon bawah sebab tu saya boleh buat macam ni. Okey. Dia dalam keadaan macam tu. Okey, nampak tak? Dah boleh jolok. Nampak? Dah boleh jolok. Okey, dah boleh jolok. Kepilkan sikit pelan-pelan. Okey. Nampak tak? Kalau ini yang dah buka, dia nampak senang lah. Kalau yang baru memang hajak lah. Kan? Contoh, bila saya masuk balik ni. Saya masuk. Okey. Kan? Nampak tak? Kita klik sikit. Okey. Okey, nampak dah boleh naik. Bila dah boleh naik, tolak pelan-pelan macam ni. Tolak pelan-pelan macam ni. Yang paling penting sekarang ni kita nak clear skrin ni dulu. Saya cuma nak cabut skrin, saya cuma nak cabut bateri. Itulah yang selalu rosak. Nah, yang selalu rosak dekat phone, skrin, bateri dan juga charging board. Okey, skrin ni okey. Kalau kata buat ni boleh buat duit ni. Kalau iPhone ni boleh buat duit. Kalau iPhone 6 ni lah. Harga dia tak mahal mana. Skrin satu set ni. Sekali dengan LCD. Skrin satu set. LCD dan juga digitizer. Sebab dia mahal sekali. Harga beli RM60 saja. Cikgu Fat kata Fat pernah tukar bateri phone. CS. Kena RM8. Kan? CS berapa ringgit? Selalu kalau kata CS selalu 40 lebih lah. Tapi cah 80 macam tu ataupun 100 lebih. Skrin ni RM60. Tukar 150. Harga kawan-kawan 120. Nah, harga kawan-kawan. Okey. So, yang ni sekarang ni kita nak buka dia punya apa tu? Dia punya ni skrin dia. So kena marking ya skrin. Apa skru dia? Nampak saya letak susun dia ni. Okey, hati-hati.
Okey, cari pembuka skru yang sesuai, jangan main paksa-paksa. Juga rosak. Okey, nampak tak skru dia tak sama. Okey. Okey. Okey, dah selesai. Ini dia punya cover ribbon dia. Okey, ini dia punya ribbon dia ni. Ambil scraper. Okey. Okey, ada 3 kalau jenis seats ni. Okey, 4 dia bersusun 3 kat bawah ni. Okey, buka hati-hati Okey. So, dah buka skrin. Ya. Seketui ni lah tukar. Tapi kena buka dulu lah. Dia frame dia kena ambil nanti. Lepas tu home button. Ada setengah skrin dia jual satu set dia tak main home button. Home button ni jangan pilih lempak buang. Kalau boleh pakai simpan ni. Buka home button, screw dia kat sini, simpan. Boleh pakai nanti. Nak beli pun mahal juga, RM15 satu. Kalau cas orang jadi RM40 kan. So sekarang ni kita nak buka bateri. Okey, bateri. So ambil scraper ni. Nampak tak kat sini? Okey. Ini kat sini ada ribbon, ada wire antenna, hati-hati Ni ada wire antenna dia masuk dekat sini. Ini charging ribbon. Ni charging ribbon dia masuk ke sini. Nampak tak? Ni charging ribbon dia masuk ke sini. Yang ni yang kata nak buka ni. Saya buka gak hari tu. Apa semalam tu? Apa malam tadi? Malam tadi kan malam kemarin. Buka jenuh nak pasang. Sebab tu saya tak berhajat sangatlah nak perlai satu-satu. Saja ambil masa kat sini, buang masa. So kalau yang baru dekat bawah ni dia akan ada gam. Bila ada gam tu nak buka dia memang susah sikit lah. Sebab tu saya dah buka yang ni. Nampak tak? Ini kedut-kedut kesan gam. Kedut-kedut kesan gam. So dah selesai. Kalau kata kamera, rear kamera, ni dia ada dia punya skru kat sini. Yang ni pun saya tak buka pasal dia ada link ke bawah ni. Okey, dia buka yang ni, cabut keluar. Dia punya pin ni dah settle. Lepas tu BGA dia punya selalu kalau kata IC selalu duduk kat sini antara dua ni. Ini SIM card kena cabut dulu kalau nak buka. Kalau nak buka dia punya board, ambil cabut dulu SIM card. Satgi tak buka yang ni, skru dah buka, dia duk sangkut, tarik kalu. Satgi habis rosak ni. Okey. Okey, cabut dulu SIM card tu. SIM card. So barulah buka skru yang ada dekat sini. Skru kena marking lah. Nak pasang skru kena marking, jangan main letak ikut dan Satgi jahanam. Okey. So ini dia punya ribbon kamera. Lepas tu apa lagi? Signal. Okey.
Tu je kot. So, ada soalan? Pak anak kecil masuk pening. Habis hilang skrunya. Boleh dapat bike baru. Sebulan orang hantar boleh dapat 1,200 tapi kalau okey, ada soalan nak tanya? Saya nak tunjuk apa tadi saya cakap, saya nak check phone. Sekejap last kali baru kita pasang balik lah benda-benda ni semua. Sekejap kalau kata nak pasang sekarang ni takut benda patutnya hari ni pasang hardware kan. Sekejap duk cerita pasal ni je, duk pasang pokok, pasang song. Sekejap esok, sekejap barang-barang lain tak ada nak buat dah. Sebab kita ada 2 hari je. Besok kita nak masuk flash dah. Okey, ada soalan? Saya baca dulu kok ada komen. Pak anak kecil kalau okey, Cikgu Ahmad Nizal dia tanya iPhone punya skru pakai bunga biasa ke pakai skru top? Okey, skru top. Ada yang pakai skru top, ada yang pakai bunga biasa. Nah, kalau yang sini memang pakai skru top. 2 ni saja. Yang lain pakai standard tapi saiz berbeza-beza. Ada yang berbeza-beza, ada yang sama. Okey, tengoklah. Buat masuk ni, letak kat situ, dia sama, boleh ngam, jangan paksa dia, yang paling penting, dia boleh masuk, jalan. Tu je. Tapi kalau kata hak bawah ni, jangan duk pi pakai yang ni. Jangan pakai yang ni. Pakai yang ni, satgi, terip dia jahanam satgi. Okey, ada soalan lagi? Cikgu Fat kata pernah tukar bateri phone S 80. Kalau 80 harga bateri tu dia dapat RM35 ataupun RM40. Itulah nilai. Tapi kita jangan argue kat dia mahal pasal tu kerja dia. Kita pun nak repair, kita beli barang RM40, takkan kita nak claim dekat orang RM40. Kita nak untung kat mana? Kita mesti kena ambil satu kali ganda. RM40 kita beli barang, RM80 kita nak claim. Pasal apa kita buat macam tu? Satu, untung kita lah. Yang kedua, takut satgi orang kata apa, barang tu kita tak sengaja merosakkan dia. Daripada hasil untung tu lah kita boleh beli balik. Okey, ada soalan setakat tu boleh tanya. Seminit sambil-sambil saya cari pahala. Bagus lah Hamzah, repair free. Siapa nak repair phone boleh pergi kat Hamzah, free. Okey, so saya nak check power supply sekejap. Pandai cikgu ni. Dia sebelah tak habis. Ni phone yang tak hidup. Box yang tak hidup. Kelas selalunya untuk repair ni kalau kata ada depan in-house training, Allah, rosak boh. Sudah. Okey, boleh. Okey, selalu kelas 1 minggu lah paling ni pun. Sedap sikit kan. Okey, saya buat sikit. Ubah button dulu. Tak cukup masa nanti tambah lagi. Okey, sekarang ni kita nak tengok power supply pula. Macam mana kita nak pakai power supply. Ada soalan boleh tanya lah. Takut ada yang terlepas pandang.
Sekejap nak set up ni sekejap. Telefon tak hidup ni mana? Telefon hidup tak habis. Okey. Ni, telefon hidup. Okey. Mana buka? Mana tu? Hotspot ah. Okey. Mana hotspot aku? So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak tahu, macam saya cakap tadi awal-awal tadi, bila kita orang hantar repair phone dekat kita, benda yang paling penting sekali kita nak tahu phone tu hidup tak hidup. Itu je. Kita jangan sembang cerita-cerita lain lah, kecuali start logo ke apakah yang berkenaan dengan firmware, besok kita sembang. Okey, kalau macam orang main hantar kat kita, kita cuma nak tahu hidup tak hidup. Kadang-kadang kita on kita punya phone. Kadang-kadang kita on, kita dengar, kita rasa dia bunyi vibrate dan kadang-kadang dia ada bunyi. Maksudnya kalau dengar macam tu phone tu okey. Maksudnya screen problem tu. Okey, kalau kata dia senyap je. Kita on pun kita tak tahu dia hidup ke dia tak hidup ke. Itu kegunaan power supply. Nah, itu kegunaan power supply. Nanti kita akan setkan dia. Digital pun boleh nampak. Analog pun boleh nampak. Kita akan set 3.7. 3.7 jangan lebih. Untuk standard battery 3.7. Dan current nanti kita akan tengok. Dekat sini pun kita nak setting. Okey, kita setting dekat sini current ampere 2 ampere. Sebab dia akan baca lebih. Nanti dia akan baca julat 2 ampere. Kalau letak 500 mA kecil sangat. Lagi dia akan jadi terlebih. Nah, 2 ampere. Okey, saya cuma nak tunjuk phone ni hidup tak hidup. Itu saja. Masalah eMMC itu cerita selepas lain. Itu cerita lain. Okey, sambil-sambil kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. So sekarang ni saya nak tunjuk phone yang boleh hidup dulu. Kita nak tengok bacaan dia berapa. Okey. So saya buka lah Samsung S1 Mini Prime. Betul ke? J1 Mini Prime kot. Saya pun tak tahu. Okey. So saya nak buka ni. Okey. Yang paling penting kena tengok polarity. Positif dan juga negatif. Okey. Cucuk kabel ni. Cucuk kabel ni dekat situ. Dekat bawah tu. Bila nak ubah ni. Saya lari. Okey. Cucuk dekat kabel tu. Positif kalau merah, negatif kalau hitam. So dia akan keluar lah color-color yang macam ni. Ada klip boya. Ada pin macam ni. Okey, hijau dengan kuning. Saya jarang pakai yang tu. So positif merah akan sangkut dekat situ. Kita akan sangkut dulu. Negatif hitam. Tutup pintu dua-dua kan. Telefon tak asam. Duduk sekali. Okey, dah masukkan macam tu. Kita on kita punya power supply. Yang terbaik set dulu power supply bagi jadi 3.07. 3.07. Nampak tak meter dia naik? Tak nampak pecah. Dekat digital mungkin tak nampak tapi boleh tengok dekat jarum kalau nampak lah. Sebab biasalah pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya tak nampak lah. Macam mana nak buat? Abang tutup lampu tu. Memang tak nampak. Ni abang tutup lampu. Dia reflection camera. Bang, tutup lampu belakang, buka lampu tu tadi. Tapi jarum nampak jarum. Bang. Buka lampu tu. Tengok dah. Okey, so tak apalah nampak sikit-sikit kot. Okey, sekarang ni saya dah set 3.7. Dekat sini pun 3.7. Dia akan bacaan dia sama tapi current dia masih kosong. Nilai dekat sini dia fix, dia tetap. Kalau kita set 3.7, dekat sini juga dia akan baca 3.7.
Yang paling penting kita nak tengok nilai current. Bila kita on kita punya phone nanti, current tu lah yang akan kita boleh tahu. Phone kita okey ke tak okey. Contoh, saya pun on tanpa tengok skrin. Okey. Okey. Bila dia dapat bacaan yang macam tu 0.5, 1 lebih, 1.5, okey, yang ni dia short. Okey, saya off dulu pasal dia bersentuhan. Okey, pasal dia bersentuhan, saya on lagi sekali. Dia bersentuhan dengan jiran sebelah. Okey, 0.5. Okey, bacaan dia di antara 0.5 menghampiri 1. Dia bacaan dia macam tu, di antara 0.5. Dia macam kita nak masuk set CPU lah. Kan? Bila sistem dia tu tengah nak masuk dekat boot loading tu, dia akan pakai current dia lebih sikit. So, maksudnya bila bacaan dia macam ni, 0.5, 1, 0.5, 0.75, 1, 0.5, 0.75, 1. Maksudnya tak ada skrin pun kita dah boleh tahu. Phone kita hidup. Tak percaya tengok dekat tangan saya. Okey. Tiba-tiba kita on, kita dapat bacaan yang sama macam sekarang ni. Tiba-tiba skrin kita tak hidup. LCD kita tak hidup. Maksudnya kita boleh tahu. Phone kita ni masalah LCD. Itu saja. Itu saja. So, itu je lah. Kita nak tahu hidup tak hidup. Bukannya susah pun. Macam tu je. Lim kata memang tak nampak lah macam mana nak buat ni. Kan? Okey, 3.07. 3.7 nah Botan. Bukan 3.07. Saya silap sebut tadi. Tersasul. 3.7 Lim. Fit betul dah kan. Dah betulkan tu. 3.7. So, sekarang ni, phone kita hidup. Dia ada connector iPhone. Nah, phone kita hidup. Ini yang jenis bateri yang luak lah. Bateri yang luak. Tapi kalau kata bateri yang built-in, kita kena pakai penyambung dia. Penyambung dia tu macam ni. Saya tunjuk. Ya. Ada siapa nak tanya? Fik, nak tanya? Nak rehat kah? Ni nak tanya sikit. Yang itu probe tu sekali datang sekali dengan dia clipper kan? Apa tu? Probe tu datang sekali ya? Probe untuk connection pada supply daripada Okey, kalau beli power supply yang repair phone Fik, dia akan bagi yang ni. Memang dia akan bagi yang ni. Ni memang power supply untuk repair phone. Kalau nak tambahkan. Alright. Dia datang sekali kan? Tadi kita beli. Dia datang sekali lah. Dia memang mass sekali yang ni. Yang ni yang universal lah, yang banyak kita akan pakai lah. Tapi kalau kata yang built-in punya bateri, ini yang kita akan pakai nanti. iPhone ni ada punya iPhone. Ikutlah. Model Android, model iPhone, depend lah. Kalau macam yang ada kat tangan saya sekarang ni, ini model iPhone. Maksudnya nanti kita buka dia punya cover tu, contoh yang tadi tu. iPhone apa ni? iPhone 6. Board ni memang tak okey dah ni, phone ni. Ikut yang okey lah. iPhone 6 contoh, kita akan ambil iPhone 6. iPhone 6. Tak sampai. Saya bagi partner saya sambung. Sambung Ustaz. Okey, Ustaz, saya tunjuk. Bagi partner saya sambung Ustaz. Okey, so ada soalan nak tanya? Tak nampak ah. Yang jarum tu nampak? Jarum. Okey. Okey. So kalau yang built-in, bila kita dah beli soket macam ni, so nanti dia akan jadi macam ni lah. Kita akan pasang kat sini. Okey, kabel ni. Dan yang ni masuk ke power supply. Masuk ke power supply, positif, negatif dan on. Itu yang built-in lah. Kebanyakan bateri semua sekarang ni phone banyak yang jenis built-in, dah tak ada dah yang macam kita pakai sekarang ni. Okey. So belilah kabel ni. Ada jual untuk Android, ada jual untuk phone.
untuk iPhone. Nah, so tak ada masalah, boleh cari dekat Shopee. Okey, ada soalan nak tanya? Kabel ada jual ke? Ada jual Zai. Ada jual. Zal. Ya, Fik. Okey, ini kita cerita pasal iPhone. Okey. Kan? Kalau kata alat yang sama kita beli, sekarang ni contohnya orang hantar iPad 2. Kan? Mini iPad contoh dia hantar. Adakah equipment yang sama kena pakai ke? Boleh ke guna yang sama juga kaedah macam ni? Kalau soket dia sama, boleh masuk. Kalau kata tak sama, kita kena cari alternatif. Itu yang kata creativity tu. Tapi soket dia selalu ada jual. Yang untuk ni selalu ada jual. Cari yang universal cable punya tu. Selalunya ada jual. iPad ke ataupun apa ke, selalunya biasa buat iPad rasanya soket dia lebih kurang, tapi tak pastilah, kena buka tengok. Okey. Nah, tapi Jadi kalau nanti dalam modul pelaksanaan tu, kan, nanti dalam modul pelaksanaan kita minta cikgu-cikgu semua kalau kata iPhone phone tak boleh apa buat lagi, dia nak guna tab. Itu pun boleh boleh. Jangan kita jangan rasa nak phone je, tak boleh Ada. Sebab tu modul pembelajaran kita tu peranti mudah alih. Nak faham kan tu peranti mudah alih, olahan kita tadi kalau dalam pembelajaran, kalau kita nak fokus pada tab pun boleh, pada smartphone pun boleh. Pilihlah antara dua tu mana-manalah. Jadi menyentuh. Okey, dia cerita dia konsep dia sama aja, tablet ke, phone ke. Yang paling syok sekali lah ni memang payah nak jumpa orang buat flash untuk Android box. Nah, konsep dia sama aja. Kalau kata faham, insya-Allah boleh buat. Android box payah kalau kata repair phone, mungkin ramai orang boleh buat, tapi kalau nak flash Android box susah sikit. Bukan susah, maksudnya orang tak ramai boleh buat benda tu. Kalau kata cikgu-cikgu boleh buat, boleh lah. Alhamdulillah. Baru ni saya ada try jugalah untuk Android box saya tu. Android box saya tu selalu orang duk repair TX6 kan, TX3 yang banyak lah di pasaran orang berani ambil. Tapi bila kita pergi hantar X96H, tak ada siapa yang berani ambil pasal model tu tak ramai orang pakai. So terpaksa explore sendiri. Alhamdulillah bila kita flash dapat. Tu ilmu. Alhamdulillah Tuhan nak bagi rezeki, bagi boleh. Kan? Bolehlah share. Okey, so ada soalan nak tanya? Zai kata maksud Afiq tu kaedah yang sama ke? Sama aja. Nah, cara kita nak sambung untuk nak masuk power tu yang paling penting dekat bateri tu kita tengok dia 3.7, kita buat 3.7. Dia yang paling penting kita nak sambung konektor ke board tu, nak bagi hidup board tu. Kaedah dia sama aja. Kalau yang ni memang untuk iPhone. Tapi bukan iPhone yang latest macam sekarang ni. Ini paling tinggi pun CS kot, tak silap saya. Tapi ada dah berapa yang kalau yang baru tu beli yang baru. Okey, yang ni CS kot paling tinggi. Kabel ada jual Zai. Kabel ada jual, jangan risau, ada jual. Dalam Shopee Belambak. Nah, dalam Shopee pun Belambak. Okey. So saya nak try yang ni, katanya saya pun tak pernah try lagi phone Vivo Y31L. Ni dia punya model dia. Vivo Y31L katanya dia rosak. Rosak apa saya tak tahu. Saya nak test lah hari ni. So kita tengok sama-sama apa dia punya masalah dia. Kalau skrin dia dah vibrate. Betul ke? Okay, sementara tunggu result tengah pasang tu. Tahun ni ada mana-mana pusat giat bawah sistem komputer ataupun CSN nak mohon TRIG ya? Ada tak? TRIG.
Kalau ada boleh usulkan yang kalau nak buat TRG, tak kisahlah lah mana-mana bidang pun. Kalau nak buat keluarkan salah satu daripada modul kita pun boleh ambil lah. Untuk phone ke, ada TRG nak buat laptop ke, kan? Repair laptop. Dah pulang lah. Kalau ada boleh usulkan lah. Okey, kita nak tahu dia okey, dia tak okey. Okey, kita nak tahu dia okey tak okey, kita pasang dah ni. Kalau tengok dia macam dah okey dah. Pasang macam dah okey dah. Cuma kita on, kita dengar. Kita tengok dan kita dengar apa yang terjadi pada power supply. Okey, sekarang ni kita dengar dia bunyi tit 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 tit, menandakan board kita ada masalah. Nah, board kita ada masalah. So kita boleh buat conclusion itu je. Maksudnya sekarang ni phone ni ada masalah board. Nah, phone ni ada masalah board. So, apa yang kita boleh cakap? Mungkin ada short dekat board. Nah, short ni tak semestinya ada litar putus ke apa tak. Maksudnya, mungkin IC dia masalah. Kan? IC dia masalah dan juga sebagainya. So, tak perlu on, tak perlu tekan button power pun. Kita letak je dekat sini. Kita dah boleh tahu. Power supply dah beritahu. Melalui bunyi yang dihasilkan tu. Maksudnya kita tahu dah. Ni bukan rosak skrin, bukan rosak LCD. Maksudnya board ada masalah. Maksudnya handphone ni memang no power. Kalau kita bubuh pun bateri dia, kita pasang dan kita cas pun memang dia akan jadi no power. Nah, dia akan jadi no power. Okey, so ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan? Tak, jangan. Apa patah? Jangan. Ada soalan? Boleh post. Dia kata tak nak. Maybe bot Cikgu Man. Maybe, oh, hebat Cikgu Hamzah. Cikgu Hamzah kata. Apa nama kabel tu? Nak cari kat Shopee. Kabel ni nama dia Power Switch Code for repair ataupun universal power switch code. Nah. Nama dia power switch code for repair ataupun universal power switch code. Zai. Boleh? Nah. Banyak saya beli jenis Yazun lah. Dia ni. Nah. Yang ni model dia applicable untuk iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6 dan juga 6 Plus dan juga Tak keluar je. Tak Samsung. jumpa apa nama power switch code. Power switch code. Nantilah saya cari link, saya post dekat grup boleh? Listing lah listing. Kalau listing ada tu. link lagi cantik. Nanti, Ada link kan nanti saya dekat cari Shopee, dekat mana dia punya ni, okey. bagi link. Nanti saya kalau ada apa-apa benda ni nanti saya try cari dekat ni, saya post dekat grup TSK CSN lah. Okey. So ada apa lagi? Nak ditanya? Mana power? Okey ni. So ada soalan? Tadi tu waktu masukkan supply pada phone tu tadi, dia punya voltage masuk 3 dia punya ni pun masuk 3.7 juga Semua 3.7. Kita ikut supply bateri. Masuk. Lepas tu kalau kata board dia ada problem, then dia akan keluar indikator buzzer lah, kan? Tu maksudnya board dia ada problem lah. Memang board problem. Alright. So Okey. itu sajalah indikator yang boleh, tapi kita tak tahu mana Okey. part yang problem. Okey, part yang problem itu kena masuk advance. Selalunya chip lah. Nah, chip ataupun komponen-komponen yang dah burn, macam resistor burn pun dia akan jadi short macam tu. Tapi kalau kita melibatkan eMMC, dia buat problem juga. eMMC ni maksudnya chipset yang ada pada board tu selalu dia tak bunyi short macam tadi. Okey. Dia tak bunyi short macam tadi.
Cuma dia akan bila kita on, kita tekan button power, bila kita sambung macam tadi kan, kita tekan button power, meter dekat sini dia naik sikit je. Dia naik sikit lebih kurang 0.3 berapa ni? Dia 3 jalur ni, dia tak sampai tengah ni, 3 jalur ni dia akan turun. Bila kita lepas, kita release kita punya power button ni, dia akan off balik. Kita tekan dia naik sikit, lepas tu bila kita release ataupun kita lepas power button ni, dia akan tutup balik. Itu kita tahu. Itu buat problem selalunya eMMC, kena tukar chip. M je Selalu. lah. M yang akan turun. Okey, current ampere. Okay. Nah. Kalau kata kondisi phone kita okey, selalu dia akan main kat sini. Di antara 0.4, 0.5 boleh capai 1. Maksudnya kalau kata tak on screen pun kita dah boleh tahu dia dalam keadaan yang okey. Tapi kalau kata short macam tadi, terang-terang board lah. Kalau ada lagi satu case yang macam saya bagi tahu tadi, kita tekan button power, jarum ni dia naik sampai 3 ataupun 4. Bila kita lepas kita punya button power, dia akan turun balik. Itu selalunya eMMC. eMMC chip rosak. Dan ada juga yang phone yang start logo. Itu nak cerita hari ni ke nak cerita esok? Cerita esok kot. Kan yang start logo ni dia satu boleh flash balik. Ada lagi satu ROM problem dan ada lagi satu pun boleh jadi eMMC. Bila eMMC memang tak boleh buat apa, memang kena tukar chip ataupun tukar board. Kalau peringkat kita belajar sekarang ni memang kita tukar board lah. Okey, ada soalan lagi? Cikgu Zai dah bagi link untuk tu terima kasih Cikgu Zai. Boleh take 10 dulu kot. Boleh. Nak take 10 di rumah masing-masing, tak ada masalah lah. Okey. So, ada soalan nak tanya lagi? Boleh tanya? Saya takut tak sempat tu saya tunjuk kalut-kalut sikit tu. Ni nak tunjuk charger doktor lagi. Okey, so last tu charger doktor tu boleh tunjuk tu last tu. Sekarang boleh take 5 dulu. Okey, charger doktor. Kita akan masuk ke kepala plug sebenarnya. Okey. Okey, kita akan sambung macam ni. Sebab kita nak dapat dia punya reading dia tu. Okey. Dia akan dapat macam ni. Start saya off dulu dia punya screen. Okey. Kita akan sambung macam ni. Dia tak ada apa pun charger doktor ni, just nak check bateri kita okey tak okey, itu je. Kan dia. Okey, kita akan cucuk macam ni dan kita akan on lah. Letak dekat plug, nanti kita akan dapat satu bacaan. Saya tak tahu, mungkin tak nampak saya rasa lagi. Pasal reflection kan. JNT. Cepat JNT. Adik ni apa lah. Okey. So dekat situ dia akan tunjuk lah. Dia akan reading. Tapi exactly pasal apa botan dekat situ dia pakai 5 pasal dia follow by charger punya tu. Nah, yang atas ni dia time. Lepas tu berapa yang dia boleh save sekarang ni. Dia tengah save sekarang ni. Untuk kita punya bateri. Sekarang ni kita ada 96 mAh. Nah, bateri yang save sekarang ni. Lepas tu current yang boleh tengah simpan sekarang ni dekat kita punya power doktor tu, charger doktor tu 0.26 ampere. Dalam tu saya tak tahu nampak ke tak nampak. Nampak ke tak nampak? Itu je dia nak reading kita punya ni je. Kita punya bateri. Nah. Tapi botan tu sebenarnya dia ambil daripada kita punya charger 5.38 volt. Kalau nak ni boleh try yang ni dia tak sama ni. Yang ni untuk yang set lain. Nah. Okey. Tak boleh tu dia ni.
Okey. So kalau kata ada masalah pada bateri kita, tadi kita nampak 98, sekarang ni dah naik 100. Maksudnya selalunya kondisi bateri kita quite okey lah. Dan sekarang pun kalau kita tengok dah 91%. Kan? Dari masa ke semasa dah Faizal. naik. Ya. Suara tak dengar, mic off ke? Oh lah. La ilaha illallah duk cakap tadi mic off. Sorry. Okey, so dekat sini dia ada dia baca time dia. Okey. Okey, dekat sini 0.35 ampere. Sekarang ni dia tengah duk charge. Lepas tu dia punya charge dia sekarang ni tahap bateri daripada tadi 98, sekarang ni dah naik 104. Maksudnya kondisi kita punya bateri dia charge, boleh charge lah maksudnya. Kalau kita tengok dia punya charge dia tu reading tak sempurna, maksudnya tadi 98, bila kita biar pun masih duduk 98, dia naik 99 tapi dia tak konsisten. Maksudnya satgi dia turun. Bila kita cabut, kita sambung balik jadi 95, 97, tu ada something wrong lah. Mungkin benda tu kita nak tahu bateri okey tak okey. Sebenarnya kita pakai pun tak pakai charger doktor pun kita dah tahu bateri kita okey tak okey sebenarnya. Nah. Ada. Itu sabar lah. Tak ada nak cerita lagi. Kalut semua. Dia kalut. Bukan peratus-peratus kat sini. Alah serabut semua lah. Jadi tukang cerita pula dah. Tak fakta ni betul dah ni. Okey, so lagi satu dekat bahagian current, kita tengok sekarang ni dia tengah baca nilai 0.32, 0.35. Maksudnya dalam keadaan yang okey lah. Kalau kata kita dapat bacaan yang rendah 0.1 something, 0.0 something, yang tu macam kita boleh tahu bateri tu mungkin ada masalah. Ini untuk nak check bateri sahaja. Okey, ada soalan lagi? Ya, kalut dengan JNT. Faizal. Okey, Hafiq. Nak tanya sikit lah. Yang tu tadi, doktor charger tu tadi, cucuk dekat mana? Cucuk dekat adapter. Adapter. So ini nak check adapter lah. Bukan, nak check bateri. Tapi botan tu Bateri kita pada? bateri phone. Ni. Macam mana nak tunjuk? Okey, kamera ni tengah tunjuk connection So sini. sekarang ni di antara adapter dengan phone punya connection, Yes. tengah-tengah tu ada bateri doktor. Ya. Ni Okey, adapter, ni charger doktor, ni kabel, kita punya kabel data. Masuk ke So sini. ini boleh tak sekali nak check adapter okey tak okey? Boleh. Sebab sekarang ni kalau kita tengok nilai volt yang dia papar dekat sini 5.38 volt. Maksudnya dia bukan dia sedang baca voltan yang sedang keluar daripada adapter tu untuk dihantar ke sini. Maksudnya bateri kita ni tengah charge sekarang ni 5.38 volt. Maksudnya kalau kita on adapter ni, kita tak pasang ni pun dia boleh reading. Dia boleh reading. Sebab tak dia boleh reading. Tapi ni dah store lah yang tadi. Kan? Dia boleh reading. Boleh tahu je. Dia tak ada masalah. Cuma kita nak reconfirm current yang masuk dalam tu stable ke tak. Lepas tu betul ke dia charge bateri kita ni sedang pakai berapa. Nampak tak? Tadi naik 38. Bila saya pegang macam ni dia dah naik 0.43 dia punya current dia. Maksudnya quite okey lah. Bateri ni maksudnya masih okey. Ada kemungkinan tak kabel yang problem? Kabel maksudnya? Ada kemungkinan tak daripada kabel dan juga connection kat tempat port charger pada phone tu pun ada masalah? Ada kemungkinan tak? Kan situ pun kadang-kadang ada masalah juga kan? Boleh jadi. Ada, kadang-kadang kabel pun problem juga. Boleh jadi. Dia kabel, lepas tu port charging, itu benda-benda yang memang boleh jadi. Possibility dia Simptom tu ada beza tak di antara simptom yang ada pada
bateri, simptom pada kabel, simptom pada port ataupun charger tu. 4 benda tu ada simptom yang berbeza-beza ke sama je simptom dia? Dia dia macam ni. Kita nak tahu simptom dia tu beza tak beza, tapi dia hampir sama aja. Macam yang sekarang ni kita pakai doktor charger, kita nak check, kita nak tahu kondisi bateri kita aja. Itu sahaja. Dia tak ada cerita-cerita lain. Kalau kata nak cerita lain, maksudnya kita cabut charger bateri charger doktor tu pun tak ada masalah, doktor charger pun tak ada masalah. Kita cucuk je direct. Kita boleh tengok je. Kita cucuk je macam ni. Okey, kita cucuk je macam ni, kita dah boleh tahu. Masuk ke tak? Okey, kita dah boleh tahu. Tak nampak. Okey. Kita cucuk direct pun kita dah boleh tahu dia masuk ke tak. Lepas tu simptom-simptom bateri dia okey tak okey. Yang pertama kalau nak pakai doktor charger tu kita boleh tengoklah di bahagian current. Tapi kalau kata dah okey, dah faham, kita pakai phone pun kita tahu. Maksudnya bateri cepat habis. Kan selalunya boleh pakai 3 hari. Tapi pakai 1 jam pun dah tak okey. Kan? Allah. Aku geram sungguh lah. Bagilah saya cakap dulu, saya cakap. Hai. Okey, so kita boleh tengok lah. Kalau kata bateri tu cepat habis, kita boleh suspect lah. Bateri tu mungkin ada masalah. Okey. Kabel untuk cas, lagi kita boleh cas. Setakat ni lah duk pakai. Setakat boleh cas. Dia tak ada masalah kabel ni. Sebenarnya. Kalau setakat nak cas, dia tak ada masalah. Tapi kalau kata tanya saya, mana yang terbaik? Bila kita beli phone, kita dapat charger dia, kita dapat kabel dia, itu yang terbaik untuk dia. Sebenarnya tak bagus sangat kita kongsi-kongsi charger. Kan sebenarnya. Nah, lepas tu, kalau kata pakai mana-mana pun, kalau kata dia boleh cas, okey je, tak ada masalah. Cuma masalah bila kita nak buat flash. Bila kita nak buat flash, kabel kalau boleh pakai yang original, pakai yang kita dapat masa kita beli. Beli yang murah aja bawah RM RM15. Nasib lah. Kalau boleh pakai, boleh pakai. Kalau kata ada kat Shopee pun ada. Ni kabel ni saya bagi tahu. Saya beli murah aja. Mana dia? Duduk tak mana tu. Ada kabel saya beli murah aja, RM5 lah. Tapi kita kena bacalah dia punya description. Sebab kita tak boleh nak banding harga Shopee dengan harga pasaran. Harga Shopee RM5, harga pasaran boleh jadi RM25. Pasal dia kabel data. Kabel data ni waktu flash memang penting lah. Sebab tu Apa kemungkinan kabel rosak, kabel rosak, bateri rosak. Mana kita nak solve? Kita nak tahu kat mana rosak. Adakah kabel, adakah okey. Berbalik kepada soalan Afiq tu, bila kita dah sambung macam ni, selalunya bila dia dah boleh bacaan dan kita pun boleh tengok dekat sini, dia ada nilai yang baca pada skrin, maksudnya kita dah boleh tahulah. Maksudnya kabel okey, charging port juga okey. Tapi kalau terang-terang kita cucuk macam ni, dia tak naik macam ni, maksudnya kita boleh tahu mungkin charging port kita ada masalah. Nah, charging port kita mungkin ada masalah. Dengan syarat kabel okey. Okey, ada soalan? Terjawab ke Afiq? Terjawab ke Afiq soalan tu? Okey. Terjawab. Ada lagi soalan? Boleh tanya? Saya rasa tak tahu lagi apa lagi nak ditunjuk. Saya rasa macam dah cukup lah kot. Kalau tunjuk banyak-banyak lagi jadi serabut lagi. Kabel untuk phone support 18 watt, 20 watt fast charging macam mana pula? Tu ada soalan tu Rizal. Okey. Cikgu Ahmad Nizar dia tanya, kabel untuk phone support 18 watt, 20 watt fast charging macam mana pula? Itu sebenarnya kalau kata kita beli phone yang sekarang ni dia ada dual charging. Itu kira dalam kategori fast charging lah. Kalau kata tanya pasal kabel tu ikut kesesuaian phone juga sebenarnya. Kalau kata phone tu memang dia support untuk fast charging,
maka kita cas tu memang okey lah. Kabel tu kalau kata dia support fast charging, yang paling penting dia tu boleh pakai tak untuk phone lain. Kalau kata macam selalu orang pakai je, tak ada masalah pun selalunya. Kan? Kalau saya duduk pakai, saya tak ada masalah lah. Tapi tak tahulah kalau kata di kemudian hari jadi masalah, saat tu saya tak pasti pula. Tapi selalu saya pakai, kalau kata ikut kalau macam phone yang saya pakai lah, kalau fast charging, kalau macam phone saya, kalau saya ambil charger lain, dia tak sama kadar cas dia tu. Kalau saya pakai adapter yang dia bagi, kabel yang dia bagi, dia memang boleh, speed dia memang laju. Memang sesuai lah sebab mAh dia kan tinggi, dia tak boleh sama dengan phone ni. Phone ni dia mAh dia rendah, dia tak sama macam phone yang kita pakai yang sekarang ni kan. Itu kot dia punya jawapan untuk soalan Cikgu Ahmad tu. Lepas tu Cikgu Aswad tanya kalau charger full track, kalau charger full try on off, bateri tu tinggal setengah, kurang dari itu bateri problem. Kalau maintain je bateri dia okey. Ni jawapan ke apa, Cikgu Aswad? Kalau charger full try on off, kalau charge forward. Tu dia bagi tips tu, Dia bagi tip. Okey, terima kasih Cikgu Aswad. So Hamzah pun bagi tip tu. Nampak tu. Hamzah pun ada bagi tip Tengok Hamzah tu mau kalah. Tiap phone ada button. Okey, terima kasih Cikgu Hamzah. Okey, pendapat saja. Terima kasih Cikgu Aswad. Saya duk ingatkan macam soalan. Okey, terima kasih. Tu Cikgu Aswad bagi pendapat, Cikgu Hamzah juga bagi pendapat. Kot cikgu-cikgu yang lain ada pendapat yang lebih baik daripada saya, boleh kongsi. Saya bukannya pandai mana pun, just kongsi je apa yang ada. Okey, ada soalan lagi? Okey, ada soalan? Ada Okey, Cikgu Alim kata kalau phone kurang kredit, kena tanya orang sebelah. Ataupun mesej Hamzah boleh. Hamzah dia boleh untuk nak bagi macam mana kredit tu full balik. Okey, ada soalan lagi tak? Lawan Okey, apa lagi yang nak dikongsi besok? Fik, ada apa lagi Fik? Cikgu Alim Kalau ikut jadual. Kalau ikut jadual tu kita ada replacement part, betul? Sebab December assemble phone part, replace phone component part, kan? So yang komponen yang kita dah tunjuk tadi, yang pertama tentang bateri bateri, screen. Okey, lepas tu board dah tunjuk dah tadi. Board maksudnya? Macam mana nak replace board yang ada pada ni. Lepas tu nak tukar contohnya charging port, kan? Okey. Ini ada tunjuk ni soldering, nak solder speaker, buzzer. Okey, kan? yang tu
yang tu tak ada stok lah. Kita nak solder yang tu selalunya kalau kata melibatkan yang tu benda yang jarang rosak sebenarnya. Kita nak tunjuk pun macam kamera pun selalu dia plug in je. Sebab Contoh tengok ni kamera yang iPhone punya ni pun boleh tahan jugalah nak cabutnya pun. Kalau kata iPhone, okey kamera dia duduk kat sini. Mana dia tadi? Dah tunjuk dekat depa tadi. Okey, buka je skru ni, 2 skru ni dah habis. Ni rear ribbon dia cabut. Okey. Tu lah nak cabut ribbon dia tu. Itu je lah ribbon dia. Tu je. Okey, dari segi keselamatan pula, anda kata kita nak buka ini, grounding kita perlu tak untuk keseluruhan kita punya ni? Perlu kita pakai Okey, ASD? Kalau official dia memang kena pakai ASD lah. Dari segi faktor keselamatan ni kan, Keselamatan sebab memang semua harus. komponen Apa-apa tu pun. menggunakan very sensitif dengan elektrostatik juga kan. Betul. Jadi selain daripada tu juga kalau katakan contohlah penggunaan hot tap sebagai contoh kan, hot tap yang kita nak tampal lepas kita buat soldering pun semua, ribbon kalau kita dah buka pun ada certain part yang ada hot tap tu, kita perlu replace balik tempat asal ke tak perlu? Hot tap maksudnya macam mana Fik? Kurang clear lah. Ada yang jenis benang tu, ada yang jenis tap yang plastik tu kan. Tap yang plastik. Jadi kalau kata kita dah buka, dia dah mula yalah tak sticky lah. Dia tak melekat pada tempat tu lagi. Jadi kita tukar, kita perlu replace yang baru tak perlu kita letak balik tempat asal dia. Tengok Ikut keadaan lah. balik Kalau pada kata asal. selalu bila dah buka ni kita tak perlu lagi lah. Tak perlu letak lah dia punya tak perlu lagi lah. Okey. Ikut keadaan lah. Ada kalau kata Untuk panas asbab kalau kita tak letak tu dia boleh ada benda-benda lain, tu kena letak. Tapi selalu kalau kata kita buka kan tak payah letak apa. Kita just pasang balik. Okey. Kalau lagi yang khususnya berkaitan dengan part, ada tak tempat yang mudah kita nak dapatkan part-part yang kita nak ni? Okey, kalau dekat lain-lain tak pastilah. Dekat KL, dekat Johor, dekat Sabah, dekat Sarawak tak pastilah. Tapi kalau kata zon utara boleh main dekat Seberang Jaya. Kat situ memang saya dah ambil part. Boleh main dekat Seberang Jaya, pergi cari Pacific Seberang Jaya, dia ada di bahagian di lereng-lereng sebelah Pasifik tu. Kedai tu dekat situ semua wholesale, maksudnya borong, tapi kita tak boleh beli part by part dekat situ sebenarnya. Dia jual hanya untuk peniaga-peniaga. Maksudnya kalau kata ni kena register dengan dia, bawa SSM, ada kedai untuk pembelian kali pertama kita kena bayar 300, ada yang 500, ada yang 1,500, ada yang 3,500. Depend lah kepada kedai-kedai tu. Nah, cuma kalau kata hak tu kedai yang part lah yang kita boleh beli direct. Nah, tapi kalau kita register dealer ke apa Faizal? Situ memang dealer untuk jual part-part yang macam ni. Termasuklah tool-tool yang kita nak repair kan. Memang kat situ wholesale punya ni. Memang harga dia agak murah lah. Kalau kata kadang-kadang kapet yang saya beli ni dalam Shopee, kadang-kadang harga dia lagi mahal daripada dekat situ. Itu saya pernah survey kapet S160 harga lebih kurang RM48. Tapi kat situ saya boleh dapat lebih kurang 30 lebih ya. Tapi depend jugalah, ada di situ murah, ada dekat Shopee murah. Tapi kalau kata dah tak tahu kan, takkan Sarawak, Sabah, KL, Johor nak mai ke Penang semata-mata nak beli benda ni kan. So boleh je cari kat Shopee salah satu kedai yang agak recommend lah, all part. Tu kedai-kedai yang boleh lah. Kalau boleh dekat Shopee tu cari yang prefer lah. Banyak juga part-part dekat bukan part-part kan, barang-barang telefon yang saya banyak beli juga dekat Shopee. Salah satunya ini Shopee mainland China. Harga lebih murah. Beli kat sini mahal. Charger doktor pun saya beli dekat mainland China baru berapa ringgit.
2 minggu apa sampai? 2 minggu, kadang-kadang paling cepat pun seminggu. Paling cepat lah, standard 2 minggu ataupun lebih. Ni activated battery ni RM90 kan. Tapi kalau kat Shopee tu boleh lah dapat RM70 macam tu. Kan, RM70. Okey Faizal. Tu ada soalan tu Faizal Ada dekat soalan ke? dekat tu dekat chat tu banyak ada soalan tu. Soalan lah. Okey, Alim tanya flasher box. Flasher box ni ikut juga model Alim. Ada model tapi kita nak beli flasher box ni yang tak tahan tu, harga dia mahal sikit. Kadang paling murah pun 400 lebih. Flasher box ni adalah satu benda yang macam pendrive je. Ada juga macam pendrive, ada yang macam box besar ni. Okey, dia tak ada memori apa pun selalunya. Bila kita cucuk je dekat kita punya PC, dia akan direct ke server dia. Dekat server dia tu dia akan ada lah untuk kita buat benda-benda yang pelik-pelik sikit. Flash tu biasa. Kadang-kadang kita nak unlock kita punya screen kan, kadang orang lupa password kan. Kita nak unlock kita punya screen, boleh pakai flasher box tu. Dia ikut provider yang dia ni lah. Susah tak Alim tanya nak pakai? Depend jugalah. Macam saya flasher box ni saya ada beli satu. Saya tunjuk. Jal, Okey. Sat. Okey. ada perkongsian sikit. Okey, boleh Syamil. Syamil ke siapa tu? Kalau kata part, kalau macam contoh jauh nak beli dekat Pening, aku boleh suggest lah kalau nak beli dekat Negeri Sembilan ada satu kedai, MDS. Okey. Dekat situ pun dia jual by part juga, kena register jugalah. Tapi tak silap situ tak payah bayar tau, tak silap. Oh, tak payah bayar. Macam Pening, macam Pening. Letak SSM je. Okey lah tu. Itu kedai Melayu lah, dekat Seremban 2. Aku memang selalu ambil part kat situ. Okey lah tu. Mel, kau bagi link, nanti Bagus. kawan-kawan senang ni. Bagi kontak ke apa ke senang. Kontak nanti aku akan masuk dekat dalam WhatsApp. Sebab pun ni kawan-kawan nak beli bahan untuk pembelajaran lepas ni kan. Boleh juga. Dekat situ memang dia jual barang lah. Macam contoh aku memang dah register kat situ. So every month dia akan update berapa harga LCD, berapa harga part macam speaker, home button, semua dia akan bagi dalam listing lah. So boleh tahu harga kat situ sebelum korang jual. So dia bagi harga apa panggil, harga murah. Harga borong tu. Harga borong Payah tu nak Boleh cari. beli lah. Payah tu Mel. Nak cari kedai-kedai yang macam tu. Kalau kat Penang memang kita kena beli dulu. Kita kena betul. bawa kad bisnes ataupun SSM, kena beli dulu paling kurang RM500, RM300. Paling maksimum RM3,000. Baru kita boleh beli part by part lepas tu. Betul. Aku dapat ni pun daripada yang kita belajar dekat SIG dengan Cik apa nama tu? Yang set tu kah? Yang Cik apa dah lupa. Dia ada bagi nombor, dia ada bagi ada WhatsApp group tu yang penuh dengan dia punya technician kan. So aku tanya itu. Yang belah selatan mana tu dia bagi MDS tu. Nanti aku share nombor telefon MDS tu. Okey. Terima kasih. Sesuai lah untuk orang yang belah selatan kan. Dekat lah nak beli. KL rasanya Rizal tu. ada. Rizal ada fakul dia dekat tu dengan Sasa. Okay. Macam utara boleh datang ke Pasifik tu lah. Kalau macam KL rasanya ada kot, tapi tak tahulah kat mana. Okey, ni KL banyak. Logian banyak. Okey, ini flasher box. Tapi ini bukan box lah. Selalu orang pakai yang ni, saya punya ni MRT. Yang ni pun soalan yang Alim tanya tu, nak susah dah nak pakai. Pakai tu kalau faham okey je. Cuma kita tak biasa kan. Kalau kita tak biasa tu susahlah sikit, tapi sebenarnya dia okey je. Dia lagi mudah sebenarnya sebab banyak
firmware yang kita nak pakai tu, dia akan detect dekat sini. Tapi tak semua phone lah. Tak semua phone. Dia ikut model-model dia juga. Sebelum kita nak beli tu, kita kena tahu jugalah. Yang ni soalan yang Alim tanya tu. Zai tanya boleh ke tidak upgrade kapasiti memori handphone, contoh dari 64GB ke 128. Kalau SD card boleh, tapi kalau yang built-in saya tak pastilah Zai. Saya tak pernah tahu pun. Kalau saya Boleh. boleh Tapi kena tukar board. Kalau contoh iPhone kena beli board dia. Oh tukar board terus Syamil? Terus. Dah tanyalah hari tu. Oh, Sebab hari tu ada customer dia nak daripada 16GB nak tukar pada 64GB kan. Okey, maksudnya tak boleh lah cerita dia. Cuma boleh tukar board je lah. Tukar board untuk iPhone lah. Saya rasa yang lain pun sama kot saya rasa. Sebab tak ada lagi kalau orang tukar chip memori, selalu orang tukar chip untuk eMMC. eMMC tu. BGA punya IC kan. Selalulah. Okey, Zai tanya lagi, komponen handphone ni sensitif tak dengan magnet? Ya, sensitif. Bukan kata komponen handphone saja, kebanyakan komponen elektronik ni banyak sensitif, terutamanya phone dan juga komputer lah. Kan? Ni soalan yang Hafiz bagi tahu tadilah. Perlu ke nak kena pakai wrist strap? Kan? Perlulah. Kalau ikut prosedur dia memang kenalah. Okey, Alim, kalau Cikgu Faizal ada flasher box, boleh ajar tak cara flash firmware? InsyaAllah Alim. InsyaAllah. Tapi bukannya esok Alim. Tapi kena highlight dulu model apa Alim. Sebab kita nak tahu sama ada yang saya punya ni boleh masuk semua ke tak. Macam saya ni, Huawei boleh masuk tapi tak semua juga kot Huawei yang boleh masuk. Kita jangan ingat bila kita beli box ni, kalau yang mahal mungkin semua boleh lah. Kalau yang ni harga lebih kurang 400 hingga 600 ni. Kan? Kalau hak ni rasa tak boleh support banyak kot. Kalau macam hak yang harga 1,500, 2,500, hak tu mungkin lagi banyak lah. Kalau macam yang ni, tak tahulah boleh banyak ke tak. Rasanya tak banyak sangat kot. Kalau hari tu pernah buat untuk Huawei, untuk unlock screen. Itu pun Huawei yang 3 tahun dulu, bukan Huawei yang sekarang. Lama dah tak pakai benda ni. Alim tanya baru boleh tunjuk balik. Okey, khusus dulu baru beli. Khusus dulu baru beli. Betul Alim. Tapi banyak boleh review dekat YouTube lah. Boleh review dekat YouTube dulu. Kadang-kadang saya pun duk review dekat YouTube juga. Benda-benda pun saya pun banyak belajar. Selain daripada cikgu ajar, banyak review dekat YouTube sebenarnya. Okey, Lim kata demo dulu buang password tu. Dia kalau kata nak buang password tu saja tanpa perlu data di dalam, okey je kita boleh flash. Okey je. Tapi ada satu case yang student saya, dia main hantar satu phone Huawei. Huawei ke apa saya tak ingat. Dia main hantar satu phone dekat saya untuk saya clearkan dia punya password. Lain kali saya return balik. Sebab dia nak ambil data dalam tu, saya tak berani untuk nak ambil risiko walaupun benda ni ada. Saya tak berani ambil risiko pasal adik dia dah meninggal. Kan? Password dia tak tahu, dia nak ambil data yang ada dalam phone tu tak boleh. So saya check ada. Tapi risiko dia tu ada untuk data dalam tu hilang. Bila saya call dia balik, dia kata tak saya cakap dia saya tak berani nak buat ni. So saya serah balik lah. Terutamanya Huawei memang secure dia lebih kurang iPhone lah Huawei. Tu pendapat saya lah. Tapi kalau kata nak buang password biasa, boleh pakai benda ni. Salah satunya. Yang kedua, cara yang paling mudah lah, kalau data tak ada apa sangat, kita boleh flash je balik. Ataupun kita buat hard reset. Encik Amran bagi link. Betul lah yang cikgu dekat set tu Encik Amran. Encik Amran Encik Amran. Encik Amran. Terima kasih ni cikgu-cikgu yang mengajar kita untuk repair phone. Okey,
Cikgu Ahmad Nizar tanya Android 8.0 ke atas dah boleh flashing macam biasa ke? Hari tu buat dia minta juga Google account macam iPhone untuk cloud. Problem customer lupa password dengan email sekali. Okey. Saya tak pasti sebab saya tak pernah try lagi. Kalau saya cakap dulu benda yang saya tak pernah try, tak jadi menipu pula. Saya tak pernah try lagi, tapi kebanyakan sekarang ni model-model Android dan juga phone sekarang ni kebanyakan pun dah jadi macam iPhone. Nah, tapi iPhone kalau kata nak flash, pastikan sebelum kita ambil untuk kita nak flash, kita kena tanya dulu dekat customer ataupun student. ID dia kena ingat. ID dia kena ingat. Kurang-kurang email. Kalau hak tu dia tak ingat, bagi balik phone tu, suruh dia simpan je lah. Memang tak boleh buat apa. Nah, macam yang kita nak buat besok ni memang saya dah disable dia punya ID. Kita dah buang dia punya ID, so boleh flash macam biasa. Tapi kalau yang orang guna, bila nak flash, kena tahu ID. Android yang mendatang pun saya rasa macam tu. Huawei saya rasa yang sekarang ni pun banyak yang macam tu. Dia nak kena register email, nanti dia akan ada cloud. Sama macam iPhone. Kan? iPhone kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya dia akan bagi cloud dekat kita. Phone kita pun dia bagi cloud sebenarnya, tapi kadang kita pakai, kadang kita tak pakai. Nah, so saya tak pasti Cikgu Mat. Android 8.0 ke atas boleh flash macam biasa. Kalau kata apa-apa phone pun, kalau nak flash, sebenarnya boleh je. Tak ada masalah. Kalau kata dia dia orang kata apa, dia minta ID, pastikan ID ataupun email kena tahulah. Kalau dia minta lah, tu untuk secure untuk kita. Tapi selalunya kalau Android setakat ni yang saya duk flash, tak ada lagi lah, kecuali iPhone lah. Nah, kalau kata Android setakat ni, kalau kata flash okey je. Android box pun baru ni saya flash pun okey je. Dia tak minta semua tu lah. Saya tak pasti kalau Huawei sekarang yang pattern terbaru mungkin dia minta. Yang tu saya tak pasti. Kot ada Syamil biasa flash tak Huawei? Flash lah. Biasa flash Huawei tak? Jarang lah buat flash. Ya. Banyak tukar part lah. Oh, tukar part lah. Okey lah tu. Kot siapa-siapa yang biasa flash, boleh lah kongsi kat sini. Tapi setakat saya duk flash ni, dia tak minta lah yang macam Cikgu Ahmad Nizar tanya ni. Kan? Okey, Alim tanya lagi, dia kata frame samakah dengan ID block? FRP samakah dengan ID block? Saya ada tengok video bypass FRP, tapi saya pening tak faham. Dulu boleh sekali aku block lah. FRP tu apa? Apa? FRP tu kita nak Jailbreak. Jauh. Okey, soalan Alim ni katanya dulu boleh. Saya tak pernah try Alim. Tapi dulu boleh. Untuk nak buat ID block ni. ID lock. Tapi sekarang ni banyak yang dah tak boleh. Banyak benda sekarang ni pun banyak yang tak boleh. Termasuk Windows 10. Windows 10 yang terbaru kan. Aduh. kita boleh baca Windows 10 yang terbaru kan, yang paling latest sekali. Kita boleh je nak letak crack. Tapi sebelum nak letak crack tu kita kena hadap dulu dengan dia punya kerenah kan. Macam tu lah. dulu dengar try ikut YouTube tu. Kalau berjaya, okey. Dan dibagi tak betul pun. Okey, tapi bolehlah tengok dekat YouTube kan Manara. Okey, ada lagi soalan? Kompak. Esok kita cover untuk flash lah. Flash besok saya cover 3. InsyaAllah kalau sempat. Yang pertama iPhone, yang kedua Asus, yang ketiga Samsung. Ni depa ni pakai flasher masing-masing sebenarnya. Nak flash ni kita kena faham dulu-dulu, bukan dulu-dulu kot. Samsung dengan iPhone memang daripada dulu lagi dia pakai flasher dia punya sendiri. Nah, dia pakai flasher dia tersendiri.
Cuma dulu Lenovo dia bukan ada flasher dia, maksudnya dia ikut chipset. Kebanyakan phone sekarang ni dia pakai ikut chipset. Contoh macam Lenovo yang pakai MTK, MediaTek, kita boleh pakailah SP Flash Tool. Kalau kata yang lain daripada tu, Allwinner, macam Android board pakai Allwinner. Banyak TX3, TX6, kan banyak pakai Allwinner. Allwinner kita kena tengok lah, kita kena Google dekat YouTube atau dekat Google kan. Tengok Allwinner chipset boleh flasher pakai apa. Depa ni chipset kita nak flash, kita kena tahu chipset apa yang dia pakai sebenarnya. Baru kita boleh pakai flasher dia. Macam Samsung tak ada masalah. Samsung memang kita flash pakai Odin sahaja. Kita tak pakai benda lain. Flasher dia tu kita pakai software Odin sahaja. Kalau macam iPhone tak ada masalah, kita boleh pakai iTunes. Ataupun nak pakai yang third party, kita boleh pakai 3U Tool. Itu third party. Yang betul-betul flasher untuk iPhone, iTunes. Tapi 3U Tool tu pun sebenarnya 3U Tool pun dia akan link juga dengan iTunes. Sebab itulah bila kita install 3U Tool nanti dia akan minta untuk kita install juga iTunes. Kan? Dia link juga. Tapi yang paling penting untuk nak flash besok, kabel kena cantik, firmware kena betul, flasher kena betul, dan yang paling penting driver kena detect. Driver tak detect, kena bubuh driver. Macam mana nak bubuh driver? Macam kita bubuh driver kat PC kita, sama. Nah, cuma nak cantik, kalau kata malas nak cari driver, boleh pakai software driver. Snappy. Boleh pakai yang tu pun boleh. Snappy. Banyakkan saya pakai Snappy ya. Terus detect dia punya driver, terus boleh flash. Okey. Ada lagi soalan? Fik, ada apa lagi Fik? Okey Zal, tak ada apa dah. So itu je cukup lah hari ni Zal. Ikutlah kalau kata dah tak ada soalan, kita stop je kot. Muka pun dah berminyak dah depan PC ni. Ha? Muka pun dah berminyak dah depan PC ni Biasalah belajar. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Rizal atas perkongsian hari ni. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi perkongsian kita. Esok kita akan mula pada pukul apa Zah? 9.30 pagi kah? Boleh. 9.30 pagi. So esok keluar jadual baru, ada satu lagi link baru akan keluar esok untuk invite tuan-tuan. Jangan lupa tekan yang masuk ni, jangan lupa tekan attendance tu, tekan yes tau. Sebab yang itu saya nak simpan untuk laporan di pihak STU. Jadi staff training unit nak tengok betul ke jalan ni ke saja letak di mana kata tak mau macam tu lah. Nanti minta tolong members yang ada dalam tu, yang ada yang berdasarkan kepada invitation email yang saya hantar tu, attendance tu tekan yes. Bila tekan yes tu automatik lah saya dapat dia punya ni kan, kehadiran tuan-tuan, beranggapan tuan-tuan akan hadir lah dalam tu. Itu pun jadikan sebagai ni. So terima kasih Rizal. So esok kita sambung lagi pukul 9.30. Recording yang ini saya share lah. Saya akan share ke dalam